Jadi zakat tijarah, dalam banyak-banyak masalah zakat yang kita telah pelajari adalah masalah zakat yang agak rumit. Dan punca rumitnya adalah kerana kita tidak terlibat dengannya, dan dia rumit juga pada masalah pentaksirannya. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang rumit kalau kita mengetahui apakah formula pentaksiran dan pengiraannya. Jadi kita perlukan bantuan, maksudnya kitab bantuan, supaya kita faham bagaimana mengiranya dan mentaksirnya. Jadi antara kitab yang boleh dijadikan bantuan, saya pernah cakap dah sebelum ni, kitab yang tu, apa nama kitab tu? Al-Khulasah. Jadi kitab itu dia boleh menjadi membantu untuk kita ada surah yang lebih baik yang kita dapat fahaminya. Okey. Baca yang semalam punya sikit. Semalam sikit baca. Al-Khulasah fi fiqhil muamalah, Al-Khulasah fi fiqhil zakat. Maka dia membantu di dalamnya untuk ada kesimpulan dan rumusan yang sangat membantu kita dalam mendapat surah yang baik bagi masalah zakat ini. Allahumma salli alaihi wasallam. Baca. Semalam ada satu tajuk yang disebut, sebenarnya satu tajuk tu, iaitu bagaimanakah terputusnya haul. Bagaimanakah mulanya haul, sebenarnya belum kita baca lagi. Ini yang kita akan belajar pada hari ini. Surah yang semalam ataupun masalah yang semalam yang dipelajari, bagaimana terputusnya haul. Bermulanya haul, terputusnya haul dalam bab zakat, khususnya dalam zakat yang kita sedang bincangkan, dia mempunyai impak yang besar dalam menentukan perkara yang paling asas, iaitu adakah orang ini wajib bayar zakat atau muntah. So kalau dia punya situasinya memang haul tak pernah sempurna ataupun haul belum cukup, maka kita tidak akan berpindah kepada pentaksiran. Kita tak akan berpindah kepada kira. Tak perlulah nak ditanya bagaimana mengira kalau haul pun belum sempurna. Jadi asas ataupun permulaan bagi pentaksiran yang wajib adalah apabila telah sempurna haul. Dan untuk mengetahui adakah telah sempurna haul ataupun tidak, sudah tentulah seseorang itu perlu mengetahui permulaan haulnya. Secara otomatik bila dia mengetahui permulaan haulnya, maka dia akan tahu penghujung haul dia. Bila dia tahu permulaan, maka dia akan tahu penghujungnya. Namun ada satu lagi perkara dalam masalah zakat tijarah, iaitu haulnya terputus. Haulnya terputus. Mungkin haulnya telah bermula, dia tahu ilmu mula haul. Tetapi dia ada satu lagi ilmu, dia panggil terputusnya haul. Jadi salah satu daripada surah terputusnya haul, iaitu surah yang apabila berlakunya nudud. Apabila berlakunya nudud. Nudud ni maksudnya adalah bertukarnya urudut tijarah kepada wang, nuqud. Itu dalam istilah ni alla yakuna nadhan. Nadhan ataupun nudud masdarnya, apabila barang perniagaan itu bertukar menjadi
wang, maksudnya telah dijual dan menghasilkan wang, maka kalaulah hasil daripada jualan itu kurang daripada nisab, maka ia dinyatakan sebagai apa? Sebagai telah putuslah haul. Dan haul kembali semula apabila dengan wang tersebut dia membeli semula ataupun dia terus membeli barang perniagaan, maka mula balik. Dia jual habis jadi nudud kurang daripada nisab, maka terputus haul. Begitulah seterusnya. Kalau keadaan ini berterusan, maknanya dia tidak pernah cukup syarat untuk wajib membayar zakat perniagaannya walaupun dia meniaga. Okey, seterusnya yang hari ni punya. Lagi? Okey. Al-umuru bimaqasidiha. Kaedah yang pertama dalam qawaid fiqhiyah ini, di bawah hadis innamal a'malu binniyat, sehingga Imam Syafi'i menyatakan hadis ini masuk di dalam 70 bab agama. Maka Imam As-Sayuti telah senaraikan, buktikan bahawasanya masalah niat ini dia bukan hanya khusus dalam bab semayang saja, bahkan dia meliputi banyak bab dalam fiqh. Maka beliau telah senaraikan dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair sehingga membawa kepada 70. Antara bab yang niat mempunyai peranan dalam bab zakat tijarah, iaitu dalam perkara apa? Bagaimanakah barang dagangan kita bertukar menjadi barang peribadi, aset peribadi, apabila ada niat, niatul qunyah. Semalam kan baca bagaimana barang peribadi dia bertukar menjadi barang tijarah. Itu macam mana pula? Baca wa yasiru wa innama, ini hanya saja sesuatu barang itu dia akan dikira sebagai barang perniagaan dengan syarat-syarat berikut. Bila sempurna syarat-syarat berikut, barulah barang itu boleh dihukum sebagai urudut tijarah. Cuba tengok ada berapa kaid dalam ibarat ini. Wa innama yasiru al-ardu lit-tijarati idza qtaranat niyatuha tijarah bikasbihi ard. Faham? Ada 2 poin di sini. Ada 2 poin. Apabila tutup tu langsir. Apabila beriringan niat. Beriringan niat. Dengan apa? Dengan kasbihi, menghasilkannya. Ini antara ibarat yang dinyatakanlah oleh sebahagian orang yang mempelajari kitab, bahawasanya agak sulit. Sebenarnya tak sulit pun, agak tersembunyi pemahamannya. Apa maksud ibarat ni? Apabila beriringan niat meniaga dengan ataupun ketika menghasilkannya. Maksudnya masa kita dapatkan benda tu, kita dapatkan dalam masa kita dapatkan itu memang kita niatkan untuk meniaga benda tu. Itu maksud beriringan, niat beriringan ataupun ada bersama-sama niat meniaga, memperniagakannya ketika kita menghasilkannya. Contoh mudah, satu orang dia beli stok. Dengan dia beli stok, dia kasap. Faham? Kasap tu maksud dia hasilkan stok tu jadi di tangan dia. Semasa proses transaksi itu berlaku, dia memang beli dengan niat nak jual benda tu.
Itu salah satu contoh. Faham? Salah satu contoh yang mana ketika dia menghasilkan kasab benda itu, dia sertakan niat untuk mentijarahkan dia. Itu yang dimaksudkan idza qtaranat niyatuha bikasbihi. Idza qtaranat niyatu tijarati bikasbil ard. Dzalikal ard. Maka bila dua syarat ini ada, maka jadilah sesuatu barang itu ardut tijarah. Apa impak dia? Atau apakah implikasi dia? Implikasi dia. Maka bermulalah haul. Bermulalah haul. Daripada dia hasilkan benda tu, maka bermulalah haul. Lagi? Dan ini tak sempurna lagi tu. Itu baru dua kan? Ada satu lagi. Mu'awadah. Kasab-kasab itu, kasab tu, bimu'awadah tu dimuta'alik pada kasab. Menghasilkan barang itu, dia dapatkan barang itu dengan jalan mu'awadah. Dengan jalan tukar-menukar. Sebab seseorang mendapatkan barang ni, dia banyak cara. Contoh kan, dia dapatkan barang itu contohnya dengan jalan ibahah. Dia pergi laut dan dia pergi memukat, menjala, dapat ikan. Jadi ikan itu dipanggil dia telah memperolehinya, kasab. Dia memperoleh ikan itu adakah dengan jalan muawadah? Jalan muawadah? Tidak, dia tidak ada bayar apa-apa pada laut. Tak ada kan? Maka itu tak dipanggil muawadah. Itu dipanggil kasab. Tapi tidak ada unsur muawadah. Dia pemborong ikan, dia beli, import. Maka itu dipanggil dia kasab dengan muawadah. Sebab dia bayar, dia dapat ikan. So maknanya, kalaulah nelayan ni, dia memukat dan dia jual. Dia bukan untuk makan ni, jual. Bila musim raya Cina ni, ikan dah jadi susah dapat. Baru ni pergi makan nasi Arab. Dia punya sambal tu, tak ada tomato. Dia lain sikit lah. Tanya dia, mana tomato tak letak? Dia kata, kedai tutup. Cina cuti. Tengok. Itu yang Sayyidina Umar, masa zaman dia merisau kan. Dia tengok orang ajam mula banyak kat pasar. Di mana orang kita? Kan? Jadi bila Cina cuti, dah jadi bekalan kurang pula. Maksudnya orang menega lah. Dia banyak menega Cina. Jadi macam tu. Itu kan satu benda yang tak bagus untuk ekonomi. Okey. Sama juga macam ikan. Yang meraihnya, memukanya orang Melayu. Jadi nelayan kan. Tapi pemborongnya Cina. Jadi bila raya Cina, ikan pun jadi kurang juga. Jadi pun tak bagus juga. Tak nak jual ikan. Nak jual forex. Nego forex pakai yang kemudian seterusnya muawadah, contohnya beli muawadah. Apa yang kita nak sebutkan tadi, nelayan ni dia dapat bertan-tan ikan dan dijual kepada pemborong. Dia menjalankan perniagaan. Menjual ikan tu perniagaan. Tetapi bagaimana? Adakah ada zakat perniagaan atas diri dia? Jadi di sini syarat tak cukup. Itu persoalan dia. Faham tak? Seterusnya. Lagi. Wa kadzal mahru. Kemudian ulama Syafi'i membahaskan tentang mahar dan juga iwadus suluh. Iwadul khulu'. Satu orang perempuan, suami dia tokek kambing. Jadi dia punya maharnya 1000 ekor kambing.
maka ketika dia diserahkan mahar dia tu, ketika dia menghasilkan mahar itu, dia niat bersama dia kasabkan tu. Dia niat ni 1000 kambing ni dia nak meniaga. Dia nak jual. Nak memperniagakannya misal. Maka dalam surah ini dia cukup syarat, iaitu beriringan niat memperniagakan dengan barang yang dihasilkan melalui jalan muawadah. Jadi adakah mahar ini dipanggil muawadah ataupun tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang muktamadnya, ya, wakaza, muawadah. Walaupun dia itu bukan jual beli, tapi unsur muawadah itu ada, maka dia dikategorikan dalam kategori, dalam kumpulan muawadah dalam bab ini. So maknanya bermula saja dia dapat duit itu, maka bermula haul bagi zakat tijarah, bagi kambing misalnya tersebut. Faham tak? Iwadul khulu', sama ni. Iwadul khulu' ni suami lah. Suami mendapat bayaran khulu' daripada isteri dia. Bayaran khulu' bukan dalam bentuk mentuang yang dia minta daripada isteri dia. Khulu' itu adalah misalnya apa-apalah benda yang berbentuk barang. Dan dia dapat itu, dia niatkan untuk apa? Untuk memperniagakannya. Maka bermula daripada itu, bermulalah haul bagi barang tersebut. Okey? Yang dua keadaan ni sebenarnya tidak normal lah. Tidak normal. Kebanyakannya berlaku orang dapat barang meniaga ni adalah beli. Faham? Beli. Ada satu lagi yang mungkin kita boleh kategorikan normal, iaitu dengan jalan waris. Dia mewarisi. Memang bapa dia tu ada beribu-ribu ekor kambing, dia mewarisi. Dia dapat, dia kasab, tetapi waris ini tak dipanggil muawadah. Faham? Memperolehi harta melalui jalan waris, ia bukanlah muawadah. Maka tak cukup syarat juga. Faham? Seterusnya, lal hibah. Hibah tak, orang bagi kat dia. Banyak sangat dapat, dia pun tak tahu nak apa, dia meniaga, jual. Tetapi masa dia dapat benda itu, tidak apa, semasa dia dapat tu dia memang niat nak meniaga. Ni dapat banyak ni, kita niaga. Maka tetap tidak jadi urudut tijarah. Sebab apa? Sebab dia bukan dapat dengan jalan muawadah. Dia dapat dengan jalan hibah. Hibah ni tidak ada muawadah. Kemudian ihtitab, dia cari kayu api, cari-cari kat dalam hutan, memang nak jual. Jadi ihtitab ni sama macam ikan tadi lah. Benda mubah. Siapa dapat, dia punya. Maka dia cari kayu api memang untuk dijual. Memang dia potong tu niat untuk jual, tijarah. Tetapi oleh kerana kasabnya bukan dengan muawadah, maka dia tidak jadi ardut tijarah. Faham? Kemudian wal istirdadi bi'aibin. Dia dapat semula barang dia. Faham? Barang yang dia telah jual dipulangkan semula dengan sebab ada aib. Masa orang tu pulangkan semula, dia apa? Dia niat untuk meniagakan. Maka dia bukan dapat dengan muawadah, maka ia apa dia? Ia tidak dikira ardut tijarah. Kemudian jadi di sini dia ada satu tanda tanya. So maknanya orang yang mana dia ada barang yang asalnya aset peribadi, tetapi kemudian dia rasa nak jual lah barang ni. Masa dia beli tu memang bukan niat jual, banyak barang kan. Dia punya perabot-perabot apa semua ni. Ataupun mungkin benda tu sikit sangat, kita ambil contoh lain. Satu orang yang mewarisi daripada waris dia benda-benda yang boleh diniagakan.
lalu dia telah meniagakan, sebab benda tu banyak. Perniagaan yang lama, maknanya selama setahun dia meniaga. Meniaga tu, dia punya modal tu ambil daripada mana? Ambil daripada benda yang diwaris daripada ayah dia. Jadi adakah walaupun dia meniaga, dia dapat untung, tetap tak ada zakat perniagaan? Dengan alasan, dia mendapat barang itu bukan dengan jalan apa? Muawadah. Faham tak? Oleh kerana dia dapat dengan jalan waris, maka tak adalah zakat perniagaan. Orang yang misalnya masa COVID, dia kena positif, lalu orang derma beras. Sampai rumah dia jadi kilang beras. Banyak sangat. Dia kira boleh berniaga lah, boleh jadi saudagar beras, begitu banyak beras. Tapi semua itu derma daripada orang. Maka dia lihat ini peluang dia untuk berniaga, sebab modal dah ada dah. Modal tu masuk barang. Maka dia berniaga. Maka adakah dia tidak akan dikenakan zakat perniagaan? Dengan alasan dia memperolehi barang tersebut bukan dengan jalan muawadah, yang merupakan syarat untuk menjadikan sesuatu barang itu urudut tijarah. Kalau kita tengok permukaan dan zahirnya, begitulah. Faham? Dia tak akan dikira sebagai urudut tijarah, maka tidak ada zakat perniagaan pada dia, ke atas diri dia. Tak ada zakat perniagaan ke atas diri dia. Tengok dalam kitab ni. Kita takkidkan dulu syarat ni. Adakah selama-lamanya begitu ataupun dia boleh berubah? Misalnya dalam kitab ni, niyatut tijarah. Ini salah satu daripada syarat wajibnya zakat urudut tijarah. Niyatut tijarah inda syira'i wa tamalluk. Falau nawa ba'da dhalika lam tasir li tijarah. Kalau dia masa beli tu, beli sebagai aset peribadi, kemudian baru dia nak jual, dia tak jadi tijarah. Faham? An yakuna tamalluku bi muawadatin maliyah kal bai'i wal ijarah. Kal bai'i wal ijarah. Wa amma ma malakahu bi ghairi muawadah kal hibah wal ihtitab wal istiyad wal iqtirad. Dia pinjam, dia hutang. Fala zakata fihi wa inna wa bihi tijarah. Wa bihadha qala jumhurul ulama kal Hanafiyyah wa Syafi'i wal Hadawiyyah wa qawlun 'inda al-Hanabilah wa qalu li anna dhalika laysa min asbab at-tijarah. Wa nuqila 'anil Hanabilah anna ma malakahu bighairi mu'awadha kal ith wal wasi' wal hibah fihi zakah. Wastathna al-Malikiyyah al-mu'awadha غير المالية كعوض الخلق والصدق والهبة بثواب فلا تجب الزكاة عندهم فيها. So maknanya memang begitu. Tak ada zakat perniagaan. Dia hanya akan ada zakat simpanan dia. Maksudnya dia berniaga, dapat duit, disimpan, simpan. Cukup nisab, maka kita akan mulakan haul sebagai apa? Zakat simpanan. Zakat simpanan. Tapi orang yang memulakan perniagaan seperti ini sebenarnya dia kurang lah. Biasanya peniaga menghasilkan barang dagangannya itu dengan beli atau dengan curi. Penjahat curi ataupun dengan beli. Kebanyakannya beli. Adapun nelayan itu dia dapat ni kapal besar. Kalau nelayan kecil tu, kais pagi makan pagi tu, mungkin yang dia punya jual tu pun kalau nak kira nisab pun tak cukup. Faham? Ini yang memang pergi laut kapal besar, pemborong besar, maka dia tidak ada apa? Zakat perniagaan pada dia.
Kerana dia bukan menghasilkannya dengan jalan beli. Faham tak? Bukan dengan jalan beli. Tapi biasanya peniaga ikan yang ada dekat tempat kita ni, dia bukanlah nelayan. Dan dia tak ada pasukan nelayan pun. Dia buat kerja yang lebih mudah, dia tak perlu turun laut, orang lain turun laut. Faham? Kita tak pernah mengupah dia tapi dia bekerja dengan kita seolah-olahnya. Faham? Sebab nelayan dia perlukan pemborong ni. Kalau dia dapat ikan banyak, kalau tak ada orang nak beli dengan dia, ikan tu pergi mana? Faham? Lepas balik lah dalam laut. So dia memang sangat memerlukan pemborong untuk ambil. Kalau pemborong tak nak ambil dia, maka KLLM apa? LKKM, lembaga ikan, beli pada dia untuk bantu. Sebab kalau tak ada siapa beli, maka nelayan akan hilang apa? Punca hidup. Tak apalah ikan dimakan sendiri, makan. Banyak mana makan ikan? Dia bukan hanya hidup dengan ikan je, dia perlu beli barang lain kan. Maksudnya dia perlukan duit, dia perlu jual benda tu. So di situlah berlaku demand. Yang menyebabkan kadang-kadang dia tak dapat jual dengan harga yang bagus. Dia punya modal dia tenaga je lah. Minyak, masa, risiko, nyawa. Itulah modal dia. Faham? Jadi kalau banyak sebenarnya untung dia, peratus untung dia tinggi lah. Sebab dia tak keluarkan duit untuk dapatkan. Cuma kalau dia pergi, mungkin dia pakai pekerja, dia kena bayar gaji pekerja, minyak, diesel, maintenance kapal dia. Lebih daripada itu adalah untung daripada ikan tersebut. Okey. Maksudnya begitulah hukum dia. Tak ada. Maka dia ada satu lagi persoalan. Orang yang mana dia meniaga jenis kedai makan. Dalam kitab Bukhari Al-Mustashidan, orang yang meniaga kedai makan ni, dia punya beza dia dengan bisnes yang lain. Dia beli bahan mentah. Bahan mentah yang dia beli tu bukan untuk dijual. Sebab dia jual bahan mentah yang kemudiannya diproses menjadi makanan. Dia bukan penjual bawang, sebab bawang tu dia akan potong-potong, masukkan dalam masakan dia. Dia bukan penjual garam, barang garam masuk dalam masakan dia. Maka itu dia punya persoalan ni. Adakah orang yang buat kedai makan ni, dia punya zakat dia tu zakat tijarah? Semalam kita dah sebut dah, orang yang menjalankan perniagaan dalam bentuk servis, maka dia bukanlah apa? Bukanlah atas nama zakat tijarah. Tapi servis ni, dia ada macam-macam servis. Contohnya satu orang dia buat bisnesnya adalah kereta sewa. Masa dia beli kereta tu, dia niat untuk disewakan. Beli banyak, 500 biji untuk disewakan. Jadi adakah tetap tak ada zakat perniagaan? Faham? Sebab dia bukan beli kereta untuk jual. Itu kalau beli kereta untuk jual, itu jelas zakat perniagaan. Sekarang ni dia beli kereta dan disewakan. Dia dapat hasil daripada manfaat kereta tu. Itu pun masukkan dalam perbincangan yang kita akan sebut pada perbahasan yang akan datang. Adakah services memang tak ada zakat perniagaan? Zakat dia adalah simpanan. Tapi orang yang perkhidmatan services pun, dia bayar zakat perniagaan. Dia bayar tu sebenarnya atas duit simpanan syarikat dia. Dia panggil zakat perniagaan sebab zakat tu atas nama syarikat. Tapi kalau kita teliti dan amati, dia sebenarnya adalah zakat simpanan. Faham tak? Cuma pembayaran zakat tu dibuat. Contohnya syarikat insurans bayar zakat. Syarikat insurans jual apa? Benda apa dia jual? Dia jual janji. Itu je. Syarikat insurans jual janji je.
Ha? Janji apa? Kalau kamu accident, kami tolong. Itu je. Kalau kamu sakit, kami tolong bayar. Benda apa dia jual? Apa? Jual package. Benda apa dia jual? Kertas. Kad. Tak ada apa. Dia panggil jual janji. Okey. Sambung. Okey, ini satu perkara dalam bab zakat tijarah. Dia masih berputar sekitar haul lagi. Kalau satu orang dia beli barang perniagaan menggunakan duit yang cukup nisab, maka haulnya bukan bermula dengan mulanya dia berniaga, tak. Haulnya bermula dengan mulanya dia miliki duit tu. Dia mula milik duit tu bulan 1. Allah bagi. Dia rasa banyak ni, nak buat apa ni? Berniaga. Bulan 6 baru dia mulakan. Dia beli barang, beli stok untuk niat berniaga. Maka segi hakikatnya haulnya sebenarnya dikira bermula daripada bulan 1, bukan bulan 6. Haul zakat tijarah tu, sebab urud tijarah tu adalah jelmaan daripada duit tu. Duit tu bertukar jadi urud. Duit tu sendiri dia ada dia punya haul dia. Jadi bila duit bertukar menjadi urud tijarah, haul tu tak terputus. Haul duit tu tak terputus. Faham? Baca. Dengan syarat cukup nisab. Jadi daripada sini kita boleh bahagikan kepada dua. Sekiranya modal dia itu kurang daripada nisab, maka haulnya bermula dengan mula membeli. Kalau modalnya cukup nisab, maka haulnya adalah haul duit itu sendiri. Sejak bila dia memilikinya. Faham? Begitulah haulnya. Okey? Lagi? Audunahu, dia beli barang itu, dia dapatkan barang itu dengan wang yang kurang daripada nisab, maka faminasyirai. Ataupun dia beli barang perniagaan itu dengan barang juga. Dia ada banyak barang, dia tak tahu nak buat apa, dijual. Dia buat trading, tukar. Komik ni dia nak berniaga apa? Dia nak mulakan perniagaan. Ada satu fakta, banyak orang, bukan banyak lah, ada orang yang mana modal pertama dia, maksud modal perniagaan dia adalah hasil daripada pampasan insurans. Dia dapat modal mana banyak ni nak mulakan berniaga ni? Pampasan insurans. Maksud insurans dapat duit banyak kan? Itulah jadi modal berniaga dia. Faham? Ada orang yang modal berniaga dia harta waris kan? Ada orang yang modal berniaga dia duit curi. 6 jahanam cerita Beramli tu. Dia merompak, kemudian semua dah bertaubat. Kita dah kena duduk dengan orang. Jadi masing-masing buat berniaga masing-masing. Berniaga elok lah. Berniaga jual itu, jual ini, tapi modal tu duit curi. Faham? Itu biasa tu. Dia panggil laundry money. Cuci duit. Orang apa? Orang yang buat pengubahan wang haram ni, dia cuci duit dia. Tahu cuci duit, sistem cuci duit. Jadi kita masukkan duit kita tu dalam saluran yang legal. Maka duit tu keluar dah bersih. Faham tak? Sebab dia keluar daripada perniagaan tu. Itu dia panggil cuci duit, laundry money. Sebab itu orang yang mana lakukan kes yang seorang artis tu, dia dapat pelaburan yang besar. Orang yang berniaga ni, ada orang nak labur dalam perniagaan untuk kan? Sebab tu orang cari pelabur. Pelabur ni maksud dia bantu modal kita. Faham tak? So, Malaysia cari pelabur, negara-negara cari pelabur. Jadi orang nak melabur dalam syarikat kita 5 juta.
Itu kira nak cari modal, nak mula berniaga pun susah kan, daripada air sinar ke kabel SP, tak dapat lagi contohnya kan. So ada orang menawarkan diri nak labur 5 juta, maka ia memang, dan untung kongsi lah. Jadi nak dapat modal 5 juta bukan senang kan. Tetapi sepatutnya orang yang nak menerima pelaburan tu, dia kena tanya satu soalan. Orang ni nampak muda, dia dapat duit ni daripada mana? Faham? Dia menega apa? Menega kami rahsia. Rahsia tu yang muskil, menega rahsia. Orang menega kan nak iklankan dia punya barang, dia pula menega rahsia. Bukan menega ni marketing ke? Biar satu dunia, setiap rumah budak-budak kecil pun sebut barang dia. Itulah menega kan. Kalau menega rahsia ni sebelik. Orang jual menega rahsia, jual dadah kan. Yang semua benda nak sembunyi kan. Macam ada orang tanya soalan nak masuk dalam sesebuah MLM. Tapi peliknya, kita tak akan tahu apa yang dia menega, melainkan kita kena jadi ahli dulu. Bila kita tanya, okey apa syarikat ni menega apa? Dia nak minta kita labur kan. Banyak MLM yang scammer ni. Dia kata untuk mengetahui maklumat apa yang kami menega, maka kena daftar dulu. Kena akses dulu. Nak akses tu kena bayar duit. Mana ada macam tu? Faham? Kalau benda tu okey, bagi tahulah apa dia. Dia nak jual apa. Dia nak sembunyikan kaedah berniaga, itu bolehlah, tapi benda apa? Takkanlah kita nak masukkan duit pada benda hantu, tak tahu dia berniaga apa. Jadi sepatutnya dia tanya satu soalan. Jadi sepatutnya, dan orang tu pun dah kena tangkap. Sepatutnya orang yang benda ni berlaburan tu, dia kena tanyalah dia ni dapat duit banyak ni daripada mana. Tak pernah pun diketahui perniagaan dia. Kalau duit sejumlah itu dilabur, maka biasanya dia panggil laundry money. Dia dapat daripada sumber haram, dia masukkan dalam pelaburan, so bila duit tu keluar dia jadi bersih, dobi. Faham? Ada juga orang yang mana laundry money ni, satu madrasah tu, duit tu masuk. Dia kata nak bagi derma. Bagi banyak mana? Yang benar itu? 1 juta. 1 juta. Madrasah dapat 1 juta kan? Banyak tu. Siapa nak bagi madrasah 1 juta? Lepas masuk dari akaun madrasah, duit tu dikeluarkan balik, madrasah ambil 100,000 900,000 masukkan ke akaun yang lain. Jadi mungkinlah setengah madrasah 100,000 pun banyak juga. Jadi sebenarnya orang tu sedang cuci duit. Cuci duit. Dan sepatutnya segi auditnya, pihak audit madrasah kan, memanglah bila duit tu dah masuk akaun madrasah punya. Tiba-tiba ada data keluar 900,000. Kata dasar apa ni belanja 900,000? Jadi masalah audit pun akan sangkut. So ada orang dia berniaga dengan duit curi, mulakan perniagaannya. So walaupun dia kemudiannya berniaga dengan baik, tetap hukumnya adalah haram. Tapi benda tu ada khilaf. Dia orang bincangkan tentang masalah bank konvensional. Contohnya ada beberapa bank Islam yang sekarang ni, dulu dia konvensional. So dia telah tubuhkan bank Islam, tapi modal tu pakai modal bank dulu. So kira halal juga ke? Dia nak berubah kan daripada konvensional menjadi Islami. Dia akan ubahlah sistem dia. Okey lah, itu baguslah tu. Tapi modal untuk bank tersebut adalah hasil berniaga sebelum ni, yang konvensional. Jadi dulu kita jual arak, sekarang kita nak jual tasbih hijrah. Jadi apa modal jual tasbih ni? Dulu arak punya. Boleh? Walaupun dia jual tasbih ke jual Quran, tapi modal dia tu daripada haram, tak boleh. Sebab bila hasil daripada haram, duit tu bukan kita punya, dia panggil mal fasid. Fasid. Bukan kita punya. Dia dah jadi mal baik, dia kena lupuskan.
Jadi modal apa yang meniaga tu pun penting juga untuk diketahui. Okey, kembali 10 minit. Sambung. Wakidah in malakahu binusabi salimatin bana ala hawiha. In malakahu Binusabi salimatin. binisabi saimah. Lagi? Bana ala hawiha. Dhaif. Dia yang akan sambung haul ini hanya apa? Kalau naqad. Kalau dia memulakan perniagaan dia dengan apa? Modal bayaran dia untuk dapatkan barang tu adalah nisab saimah. Contohnya dia bukan dia nak berniaga barang. Dia apa? Jual kitab lah, mudah. Mula-mula dia nak berniaga, dia ada kambing banyak. Jadi dia tolak kambing tu 40 ekor, tolak kepada orang yang membekalkan dia kitab. Banyaklah dapat. Jadi ada satu wajah dhaif kata haul dia, haul perniagaan dia tu bermula dengan bermulanya dia memiliki kambing tadi. Dia samakan dengan masalah duit sebelum ni. Tak. Masalah yang mana haul tijarah akan mengikut haul modal adalah kalau modal belian itu adalah naqdun. Emas, perak dan wang. Kalau lah zakat tijarah itu modalnya adalah berbentuk apa? Kambing misalnya, walaupun cukup nisab, maka kiraan dia menurut pendapat yang mutamad adalah min hina syira, bukan min hina milki nisab saibah. Lagi? Wa yaqumu bi baqa'il al-asli fil qawli min lam yanidha. Ini pun antara ibarat yang rumit. Masalah ribih. Semalam saya dah bagi isyarat. Ribih ni, masa kita nak buat taksiran, untung tu dimasukkan ke tak masuk? Ini di hujung tahun ni. Yang kita tahu modal berapa, untung berapa. Adakah kita kira semua sekali duit? Duit tu adalah plus. Modal plus untung. Ke untung saja? Ke modal saja? Ke separuh-separuh? Modal bukan semua. Itu satu persoalan tentang masalah tajuk besar dia. Adakah keuntungan akan dimasukkan dimasukkan dalam mentotalkan pentaksiran zakat tijarah? Jawapan dia adalah fafihi tafsil. Ada tafsil. Dalam sebahagian surah masuk dan ada sebahagian surah tidak masuk. So kalau dalam surah yang masuk, maka dia akan mengikut haul modal dia. Dia akan mengikut haul pokoknya. Kan semalam kita bagi contoh, untung ni dia datang kemudian. Dia tak cukup pun haul untung ni. Betul tak? Tak cukup haul. Tetapi dalam surah ini, dia tetap dikira cukup haul. Jadi dia ikut haul mana? Dia ikut haul modal. Duit pokok. Faham? Raksuman. Sama macam nitaj. Kalau nak faham yang lebih mudah, nitaj mengikut haul ummahat. Sedangkan nitaj itu tidak cukup haul. Ribih pun sama. Ada surah yang mana ribih dia akan ikut yatba'ul aslah. Dia akan mengikut nisab, dia akan mengikut haul asal. Dia akan ikut. Jadi persoalan ini kita akan tangguhkan bahasanya pada waktu yang lain. Allahu Akbar.
Okey, baca ni. So, nanti muzakarahkan ibarat ni. Iaitu surah-surah yang terputusnya haul dan surah-surah yang dimulakan semula haul. Ha? Surah-surah yang terputusnya haul dan surah-surah yang tidak terputusnya haul. Semuanya ada berapa? Keseluruhannya ada 7. Yang terputus 3, yang tidak terputus 4. Baca. Anta baca. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Suwarun yanqati'u fiha al-hawlu wa yabda'u hawlun jadid. الأولى لو رد مال التجارة إلى النقد الذي اشترى به العروض وهو Apa dia? الأولى لو رد مال التجارة Kalaulah dia إلى النقد الذي اشترى به العروض kalaulah dia mengembalikan barang perniagaan itu dalam bentuk wang. Barang perniagaan bentukkan jadi wang. Dengan nakad yang sama yang dia beli dengannya apa? Urudut tijarah. Kalau emas lah, kalau perak lah. Lagi? وهو النقد الذي يقوم به آخر الحول. Lagi? وذلك بأن باع عروض التجارة بنقد وهو دون النصاب ولم يكن معه نقد من جنسه يكمله فالأصح أنه ينقطع الحول ويبدأ الحول من وقت الشراء. Maka terputusnya haul dan haul akan apa? Akan mula balik daripada waktu syirak yang kita dah bahaskan. Cuma kat sini ada satu lagi tambahan, iaitu yang dikatakan terputus haul kalau dalam masa yang sama dia tidak ada duit cash yang boleh sempurnakan nisab dalam simpanan dia. Itu sebelik tu. Macam mana pula zakat tijarah tiba-tiba kita nak kena iktibar juga duit simpanan yang kita tak ada kait langsung dengan apa? Dengan perniagaan kan? Contohnya selepas dia jual-jual semua dapat 5,000. 5,000 tak cukup nisab. Maka kalau ikut zahir ibarat, maka terputuslah haulnya bagi perniagaan tersebut. Tapi dalam masa yang sama dia ada cash, dia ada duit simpanan 20,000. So 20,000 campur 5,000, 25,000. Maka dia boleh cukup apa? Dia boleh cukup nisab. Jadi kalau boleh cukup nisab, macam mana pula? Adakah haul itu tidak terputus? Tapi kenapa pula perlu dikaitkan duit simpanan dengan zakat tijarah? Okey. Kemudian لتحقق نقص النصاب بالتنظير. Apa dia? لتحقق نقص النصاب بالتنظير. لتحقق نقص النصاب بالتنظير. Sebab apa? Dia punya soalan dia, kenapa pula terputusnya haul? Dia kata kerana terputusnya haul itu berlaku kerana apa? Kerana pastinya kurangnya nisab dengan sebab nafdi. Nafdi itu maksudnya bertukarnya duit itu menjadi bertukarnya barang perniagaan itu menjadi duit. Okey lagi. فإن لم ينقص عن النصاب فإن الحول يستمر. فإن لم ينقص عن النصاب فإن الحول يستمر. فإن الحول يستمر. Maka haul akan berterusan. Kemudian الثانية أن يشتري عروض تجارة بنصاب في الذمة. Faham ke tak faham ni? Yang pertama ni faham ke tak? Tak faham? Faham. Bani muzakarah. Sikit kepala.
Amir tak masuk. Amir tak masuk. Okey. Yang pertama, sama macam dalam kitab. Faham? Apabila berlakunya nudud. Ni perkataan nudud ni kamu kena faham. Dalam kitab ini pun ditulis salah satu syarat wajib zakat tijarah alla yakuna nadan. Janganlah barang perniagaan itu dia bertukar menjadi duit. Dan ketika dia bertukar menjadi duit, dia kurang daripada nisab. Faham? Maka terputuslah haul. Macam yang disyarahkan sebelum ni. Betul tak? Yang ni faham kan? Sebab apa? Di sini dalam kitab ni dia ada tambahan kenapa terputusnya nisab, terputusnya haul. Jadi haul itu terputus kerana apa? Kerana ternyata duitnya itu adalah kurang daripada nisab. Faham? Duitnya kurang daripada nisab. Dia yang zakat perniagaan ni, kita tak akan iktibar nisab kalaulah barang itu kekal dalam bentuk barang. Tapi kalau dia dah bertukar menjadi duit, dia dah bukan barang perniagaan. Faham? So bila dia dah bukan barang perniagaan, maka kita perlu dapatkan nisab untuk kelangsungan haul sebelumnya. Kalau dia punya apa? Dia punya jumlah dia kurang daripada nisab, maka terputuslah haul. Faham? Terputuslah haulnya. Lagi nombor satu. Nombor dua, dia beli urudat tijarah. Nombor dua, dia beli barang-barang perniagaan. Kemudian dengan nisab. Dia beli dengan nisab dalam perniagaan ni, tapi hutang fi zimmah. Dia beli dengan jumlah nisab. Contohnya dia mulakan berniaga tapi hutang. Bagus tu. Kalau ada orang sudi hutangkan kita, bayar kemudian kan. Dia tak payah berniaga pakai modal. Betul tak? Ada tak orang nak bagi macam tu? Kilang tu, kita nak buka kedai runcit, apa kami supply barang, tak payah bayar lagi, lepas tahun pun bayar. Maka seronok lah kan orang jual tu. Dia kena pastikan dia berniaga je lah, jual barang tu. Jangan pula lepas tahun kena bayar. Bukan consignment. Consignment lain. Consignment ni maksudnya yang mana terjual, duit tu bagi kat kami. Yang mana tak terjual, jual. Dah tak boleh jual, pulang balik. Itu lagi seronok. Faham? Maknanya dia memang betul-betul tak ada komitmen nak kena bayar. Itu dipanggil consignment. Yang ini orang tu bagi dulu secara hutang, tapi kena bayar. Lepas tahun kalau barang tu kita tak dapat balikkan dia punya nilai bayaran tu, memang kita menang hutang. Faham? Menang hutang. So ada kedai yang mana memang ada pembekal ataupun penghilang yang sanggup bagi barang dulu. Ambil dulu barang. Lepas 6 bulan bayar. Tapi bayar wang consignment. Faham? So kalau dia rasa dia boleh jual barang ni, tempoh yang diberikan tu munasabah, dia ambil lah tawaran tu. Tawaran yang bagus tu. Tak perlu keluar duit. Dia keluar duit untuk modal maintenance ke apa ke. Tapi secara umumnya tak ada duit. Okey, dia beli barang itu secara hutang. Kemudian selepas dia dah dapat jual, dia bayar. So kalau kau dah habis jual, bayar. Begitu baiknya hati orang kedai tu kan. Penghilang tu, dia nak bantu lah tu. Faham? Itu yang kadang-kadang menyebabkan peniaga tak dapat bersaing. Penghilang ni dia tengok, oh ini satu keturunan yang kami ni, tak apa, ambil dulu, tak payah bayar. Yang ini pula kena bayar cash.
Jadi bila kita nak bayar cash tu, bukan semua orang dia ada cash yang banyak kan. Jadi bila cash masuk, yang ni tak perlu bayar cash, maka menyebabkan kita tak boleh nak lawan orang ni. Kecuali kita pun cash banyak. Okey. Lagi? Fa inna hawlan naqdi ay at-thamani yanqati'u. Fa inna hawla an-naqdi yanqati'u. Terputusnya. Lagi? Wa yabtadi'u hawlu tijarati min waqti syira'i. Oh. Itu masalah haul benda tu. Okey, lagi? Illa anna fi hadhihi surati hilatan la yanbaghi lil muslimi an yaf'alaha. Apa dia? Apa hilah? Tak sebut. Lagi? Tsalitsatu itulah hilah dia. Faham? Itulah apa dia panggil? Itulah hilah dia. Apa maksud hilah dia? Orang ni selama-lama tak kena bayar zakat tijarah. Cara dia beli barang hutang. Faham? Bila dah jual semua, dia bayar. Bila bayar, tak cukup nisab. Maka daripada duit yang dia dapat tu, dia beli apa? Beli barang baru. Maka barulah mula zakat perniagaan dia. Untuk yang sebelum itu tak ada zakat perniagaan sebab dia bukan beli dengan cash, dia beli dengan hutang. Faham? So kat sini pun kita dah boleh masukkan kalau dia beli dengan hutang, maka dia tidak ada zakat padanya. Kemudian Tsalitsatu law tamma hawlu urudi tijarati. Yang dimasukkan hilah itulah hilah. Faham? Lau tamma hawlu urudi tijarati. Kalaulah sempurnanya haul urudut tijarah, dah sempurna setahun. Kemudian Wa kana qimatuha dunan nisabi. tetapi masa kita kira-kira, kita taksirkan dia punya nilai dia bawah daripada nisab. Nisab ni 20,000 tapi nilai barang kita ni 15,000 je. Maka yang ni adalah kitab ni. Maka haul terputus. Untuk tahun baru kita mula haul baru. Kan ada muqabil kata disambung lagi haul sebelum tu. Ini adalah kitab. Macam? Walaysa ma'ahu ma yukammiluhu min jinsi ma yuqawwamu bihi. Fal asahu annahu yabtadi'u hawlun jadidun. Wa yabtulu al-hawl al-awwal. Wa yabtulu al-hawl al-awwal. Lagi? Suarun la yanqati'u. Perkataan tu dah 2 kali dah ulang. Walaysa ma'ahu ma yukammilun nisab. Seolah-olahnya itu adalah kait untuk terputusnya haul. Maksudnya kalaulah bila ditaksir barang perniagaannya di hujung tak cukup nisab, tak cukup haul. Tak cukup nisab, tapi dalam masa yang sama dia ada cash yang menyempurnakan apa? Yang menyempurnakan nisab. Maka pada ketika itu dia wajib bayar juga zakat. So zakat dia tu adalah gabungan daripada duit cash dan juga apa? Nilai barang tu. Gabungan tu. Kalau cukup nisab maka dia kena bayar juga zakat. Suarun la yanqati'u fi al-hawl. Tak putus. Al-ula. Apa anda ada soalan ke? Ngantuk. Okey. Terusnya. Al-ula idza lam yarid mal at-tijarati idza lam yarudda mal at-tijarati ila an-naqdi. Lakin badala bi 'aqd tijarati 'aqdan akhar. Jadi dia punya barang perniagaan tu dia tidak tukar dalam bentuk wang. Tapi barang perniagaan tu adalah ditukar kepada barang juga. Dia jenis business barter. Barang tukar barang, barang tukar barang. Saya nak jual tapi tak nak jual dengan barang. Tak nak jual dengan duit, jual barang. Walau kana naqisan 'an an-nisabi fal hawlu yastamir. Haul mustamir. Haul akan mustamir. Yang ni tak terputus. Kita apa? Kita jual dengan bayarannya adalah arak juga. Wala yanqati'u. Tak terputus. Kemudian masalan indahu aqmishatun. Dia ada, tengok dia bagi contoh. Dia ada kain aqmishah. Fa abdalaha bi ahdiyatin. Dia tukar dengan kasut. Fal hawlu mustamirun. Dia maksud tukang kasut tu. Dia tukang kasut tu dia nak jual kasut tu.
Faham tak? Dia nak tukar lah daripada bisnes kambing jual kasut pula. Macam tak di jalan kambing. Jadi barang perniagaan dia asalnya kambing, dia tukar jadi kasut. Maka haul kambing tu masih diteruskan. Bukan maknanya bila dia tukar daripada satu produk kepada produk yang lain, dia buat barter tau, bukan dia beli pakai duit. Maka oleh kerana sekarang ni produk baru ataupun barang jualan baru, kita kira asing dia punya haul. Tak pakai dah yang produk lama punya haul, tak. Nampak tak? Dia bagi contoh apa? Kain, dia tukar jadi kasut. Jadi kain tu dia menega 6 bulan. Kemudian dia nak tukar lah. Nak menega lain pula. Nampak zaman ni macam kasut pula jadi trend kan. Tukar kasut pula. Jadi haul untuk perniagaan baru ni masih lagi meneruskan haul perniagaan sebelum ni. Faham? Tapi kalau dia tukar dengan barang tapi bukan dia nak berniaga, habislah. Itu memang jelas lah, terputus lah dia punya haulnya. Kemudian لأن المبادلة معدودة من التجارة. Lagi? ثانية أن يشتري بمبلغ. Ini yang tak terputus haul, ada 4. Dia beli dengan satu jumlah. وهو نصاب مال تجارة. بضاعة. Okey. فيبدأ الحول من حين ملك النصاب ولا ينقطع حوله. Ini macam dalam kitab tu. Faham? Dia beli barang perniagaan dengan nilai yang cukup nisab. 20,000, 40,000. Maka haul bagi duit itu tak terputus dengan sebab duit bertukar menjadi barang perniagaan. Maksudnya barang perniagaan itu meneruskan haul duit. Faham? Lagi? Lianna tijarata la tulghi haul al-naqdi. Bal yatadakhalan. Lianna tijarata la tulghi. Tijarah perniagaan dia tidak akan mengcancelkan, tidak akan menghapuskan haul tijarah. Lagi? Tadi satu, idza radda mal tijarati ila naqdin. Mal tijarah dia tukar jadi naqad. Yuqawwamu bihi mal tijarati akhir al-hauli. Wa huwa nisab. Dan cukup nisab. Fala yanqati'u al-haul. Itu adalah mafhum mukhalafah bagi ibarat. Dia kata apabila dia telah melakukan nudud kepada barang perniagaan dan dia kurang daripada nisab, maka terputuslah haul. Maka mafhum mukhalafah dia, kalau barang perniagaan itu bertukar menjadi apa? Nudud, menjadi duit dan cukup nisab, maka apa? Haul tidak terputus. Faham? Haul tidak terputus. Haul akan diteruskan. Haul akan diteruskan walaupun dia tidak beli dengan duit tu barang perniagaan. Dia dapat duit ni tak nak teruskan berniaga, nak hijrah batal contohnya. Maka haul duit tu akan berlangsung lagi. Maksudnya bila cukup je hujung tahun dia kena bayar zakat. Faham tak? Kalau dia beli pula barang dagangan baru, sama juga, sambung juga. Kalau dia tak beli pun sambung, dia beli pun sambung. Faham? Lagi? Amma inna qasa'an nisabi fa innal hawla yanqati'u li tahaqquqi naqsin. Itu yang atas tadi dah disebutkan. Kemudian Ar-rabi'atu idza radda mal tijarati. Yang nombor 4, surah nombor 4. Idza radda mal tijarati li naqdin la yuqawwamu bihi. Fa innal hawla yanqati'u 'ala al-asahi li'annahu ka bai'i sil'atin bi sil'atin. Bagaimana? Macam mana? Idza radda mal tijarati. Apabila mal tijarah li naqdin la yuqawwamu bihi. Kepada naqad yang la yuqawwam bihi. Lagi? Fa innal hawla la yanqati'u 'ala al-asah. Al-asah. Sebab itu dia ada dia punya syarat dia. Tadi kan kita kata bilakah haul akan terputus bila berlakunya nudud. Haul akan terputus bila berlakunya nudud dengan pertama, apabila barang perniagaan bertukar menjadi apa? Menjadi naqad. Naqad itu syarat dia adalah naqad yang dengannya dia beli barang perniagaan. Yang kedua syarat dia adalah apabila naqad tu kurang daripada nisab.
Kedua syarat ni putus. Tapi contohnya dia beli barang tu dengan emas, dia jual dengan perak. Faham? Dia jual dengan perak. Maka inilah surah dia. Sekali lagi baca. Idza radda mal tijarati bi naqdin la yuqawwamu bihi. La yuqawwam bihi. Nanti kita akan belajar dekat depan nanti. Bagaimanakah nak mentaksirkan barang dagangan? Kita akan taksirkan dengan nilai yang dengannya kita beli barang. Cuma benda ni hanya berfaedah dalam konteks kalau kita beli barang tu dengan emas ataupun kita beli dengan perak. Contohnya kita beli barang tu dengan emas. Masa kita buat pentaksiran, dia punya nilai tu tak sampai 20 dinar. Faham? Maka maknanya tak wajib zakat. Tapi kalau kita kira perak, dia dapat 200 dirham. So kita nak iktibar masa taksir pakai emas ke pakai perak. Kalau pakai emas tak cukup nisab, kalau pakai perak cukup nisab. Maka kita akan iktibar dengan antara dua tu kita beli dengan apa. Kalau kita beli dengan emas, taksirannya pakai emas. So kalau dengan emas tak cukup nisab, tak wajib zakat. Walaupun dengan perak cukup nisab. Faham? Itu yang dimaksudkan yuqawwam bihi. Kita akan belajar. Khalas. Baca sambung ni. Fa inal hawla la yanqati'u al-sahih li'annahu ka bai'i sin'atin bi sin'atin. Dia macam hanya apa? Tukar barang dengan barang. Kemudian dia ada persoalan untuk contemporary ni. Orang dia beli barang pakai dolar. Nanti masa taksir nak kena taksir ke dolar juga. Baru muktabah. Macam mana? Itu termasuk tu. Benda yang perlu dibincangkan dari segi contemporary-nya. Nanti masa bahas pentaksiran. Dia beli pakai dolar. Luar negara barang, kita beli mana pakai ringgit. Kita beli pakai dolar. Secara umumnya, mata wang antarabangsa. Tapi kita beli barang, kita bayar zakat kat Malaysia. Kita tak adalah kira pakai dolar, kita kira pakai. Tetapi sebenarnya, dia tak berlaku. Barang ni, kita kira pakai dolar ke, kita kira pakai pakai ringgit ke, dia tetap bersifat qimah. Faham tak? Maksudnya, 20,000 lah kalau kita kata itulah nisab bagi apa? Malaysia. Kalau ringgitnya 20,000, kalau dolarnya berapakah pertukaran dolar daripada 20,000 kan? Maka dia tidak memberi apa-apa kesan. Dia tidak memberi apa-apa kesan pada zahirnya. Maka sebab itu nanti masalah pentaksiran, walaupun kita beli pakai dolar, kita taksir dia pakai ringgit. Faham? Kita taksir tetap pakai ringgit. Okey? Alas. Ni boleh. Banyak ada tu. Faham lah. Yang ni muzakarah dululah. Banyak sangat kan? Faham lah. Wallahu a'lam.